Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kebahagiaan buat semua subscriber ataupun penonton video Cikgu Bagus ini. InsyaAllah. Pertama sekali ucapkan terima kasih ke atas kesudian tuan-tuan untuk menonton video ini. Nama saya Wan Zarusham bin Waisuf, pengasas Rahsia Cikgu Bagus. Dan kali ini saya ingin kongsikan pula tajuk yang terkini, tajuk yang terbaru itu tentang 3 penawar semasa kita tak sihat. 3 penawar. Apa itu 3 penawar? InsyaAllah saya akan rungkaikan dalam video dalam masa tuan-tuan dalam 7 ke 8 ke 10 minit. InsyaAllah lah saya akan rakam video ini ya. Sepantas yang boleh tuan-tuan. Baik, 3 penawar. Baik, sebelum tu juga mohon tuan-tuan kalau rasa ada handphone boleh gunakan handphone, ada pen dan kertas boleh catat sebab saya kalau boleh kita nak majlis ilmu ini tuan-tuan dapat hayati, hadami dan dapat aplikasikan dalam kehidupan insya-Allah. Moga-moga memberi manfaat dan juga tambah nilai pada tuan-tuan pada hari ini insya-Allah. Dan jangan lupa segala perkongsian ini juga yang dalam tajuk ini saya ambil daripada PMC ataupun Prof Muhayyam Circle, yang mana satu circle yang menghimpunkan beribuan orang yang belajar tentang kebahagiaan dan juga ketenangan insya-Allah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, tekan subscribe, like and share channel ini insya-Allah. Moga-moga memberi semangat untuk saya terus mengupload video-video terbaru insya-Allah. Baik. Jika tuan-tuan berada dalam melihat pada tahun 20 pada hari ini 20 hari bulan, maknanya semalam status COVID-19 di negara kita jumlah kes keseluruhan 5389 meningkat 39, tapi kes baru juga meningkat apapun di bawah 184 dan kes masih dirawat 2100, 103 kes sembuh alhamdulillah melebihi 3197 dan kematian terbaru semalam adalah 89 orang. Dan kita doakan agar COVID-19 ini dapat segera keluar daripada bumi ini insya-Allah untuk keseluruhan alam ini insya-Allah. Moga-moga Allah izinkan insya-Allah. Doa dan kita memutuskan rantaian untuk jangkitan COVID-19 ini insya-Allah. Baik, kalau tuan-tuan lihat gambar yang saya tunjuk ini, pastinya ada satu benda yang ada dalam kepala tuan-tuan. Sama ada orang ni dibuang kerja ke, pastinya sedih, susah hati, kecewa, bimbang dan bagai-bagai lah. Sebab tuan-tuan, dalam musim PKP ni ramai orang bimbang tuan-tuan. Ramai orang kecewa. Ramai orang yang ditipu ujian kesihatan, ujian pekerjaan, ujian keluarga, ujian perhubungan dan ujian kewangan. Banyaklah ujian-ujian. Dan ada juga orang diberi ujian kesenangan dalam PKP ini. InsyaAllah. Baik tuan-tuan, inilah yang dikatakan apa yang boleh kita gambarkan dalam gambar ini. Susah hati, risau, kecewa, sedih. Dan pasti kita doakan kepada tuan-tuan yang menonton video ini, jika ada yang susah hati, risau, kecewa, sedih, didoakan Allah beri kerahmatan, beri kemuliaan dan juga Allah makbulkan segala doa-doa yang tuan-tuan panjatkan pada Allah SWT. Apa kaitan gambar ini pula dengan gambar ini? Sebenarnya tuan-tuan, dalam kita melihat kerisauan kita ini, ada satu part lagi yang kita risau ialah tentang kesihatan diri kita. Dan pastinya ialah, kalau saya tanyalah tuan-tuan, pernah tak kita ni diuji dengan tidak sihat ataupun sakit lah, ataupun sedang diuji dengan sakit? Jika siapa yang pernah diuji dengan sakit, alhamdulillah sekarang sudah sihat. Tapi siapa yang sedang diuji dengan sakit, moga-moga syafakallah, moga-moga diberi kesembuhan. Dan semua orang manusia yang normal akan diuji dengan kesihatan masing-masing. Di samping kita mendapat rawatan daripada doktor, pihak hospital dan sebagainya, kita juga digalakkan ataupun dicadangkan, disarankan juga untuk menggunakan sebagai satu usaha penyembuhan kita. Penyembuhan kita untuk memastikan tubuh kita, badan kita ini dalam keadaan yang sihat walafiat. Dalam 3 perkara atau 3 penawar yang saya ingin kongsikan pada hari ini yang boleh kita berikan satu alternatif untuk kita selain kita berusaha untuk makan ubat, usaha jumpa doktor, tapi kita juga kena ingat segala apa yang berlaku dalam hidup kita ini
sumbernya adalah satu, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa salahnya kita mohon padanya, kita minta padanya, dan kita menggunakan caranya juga, insya-Allah. Okey, apa yang pertama? Yang pertama, tuan-tuan, penawar yang pertama adalah sedekah. Semasa kita diuji dengan kesihatan yang tidak baik, diuji dengan tidak sihat, kita digalakkan juga untuk bersedekah. Tengah-tengah sakit, sedekah ke? Nanti kita tunjukkan cara dia macam mana, rupa dia. Okey, sedekah macam mana? Apa maksud sedekah ni? Rawatlah pesakit kamu dengan sedekah. Ataupun rawatlah sakit kita tu dengan sedekah. Maknanya daripada hadis riwayat Abu Daud ni, mengatakan bahawa, daripada Rasulullah SAW juga mengatakan bahawa bila kita dalam keadaan sakit, kita juga boleh rawat kesakitan itu dengan sedekah. Jadi kita bersedekah. Berapa jumlah itu bergantung pada kemampuan kita. Secara lajunya, boleh katakan secara lajunya begini, tuan-tuan. Secara lajunya, menurut Al-Imam Al-Baihaqi, seorang lelaki telah datang kepada Abdullah ibn Umar bertanyakan tentang penyakitnya yang tidak sembuh. Lama dia sakit ni. Dia telah berubat dengan ramai doktor, namun masih tak sembuh-sembuh juga. Jadi Abdullah ibn Umar lalu pesan pada lelaki ini, pergilah dan cari tempat di mana manusia memerlukan air. Pada zaman tu lah. Gali dan sediakan perigi di sana. Lalu lelaki itu tadi, tanpa bantah, terus membina perigi di kawasan manusia memerlukan air. Perigi tersebut telah menjadi sumber bagi orang di kawasan tersebut untuk mendapatkan air. Kehidupan orang sana pun jadi senang lah dari perigi kan. Tak lama selepas itu, penyakit yang dimiliki oleh lelaki tadi, yang dihadapi penyakit tadi, penyumbang tadi, telah pun sembuh. Alhamdulillah, syukur. Atas izin Allah segalanya, penyakit lelaki yang lama tak sembuh tadi, akhirnya sembuh. Dan bila mendengar nasihat daripada Al-Imam Al-Baihaqi untuk pergi membuat perigi. Maknanya dia menyumbangkan tenaga dia, memberi, sedekahkan tenaganya itu untuk orang ramai. Jadi sembuhlah penyakit. Sebab apa? Yang mendatangkan penyakit dan beri kesembuhan pada kita, semua itu adalah dengan izin Allah SWT. Baik. Dalam PKP ni, nak sedekah macam mana, tuan? Saya tak boleh nak keluar, nak pergi bank pun susah, nak keluar ramai-ramai pun tak boleh. Dalam PKP nak sedekah macam mana? Walaupun tak PKP ke, kita boleh bersedekah. Banyak channel, banyak cara sekarang nak sedekah, tuan-tuan. Apa caranya, tuan-tuan? Ini contoh. Kat Facebook. Pagi-pagi, tuan-tuan, boleh buka. Kalau kita nak mulakan, kalau guru saya besar, mulakan pagi kita membahagikan orang. Membahagikan orang apa? Dengan doa, dengan bersedekah. Sedekah macam mana? Boleh juga buat satu teknik yang saya ajar dulu dengan peserta, itu buat tabung subuh. Letaklah tabung subuh. Buat tabung subuh dalam bilik kita, letakkan tulis tabung subuh. Letaklah duit. Setiap hari 50 sen ke RM1 ke RM5 ke, letak je. Cukup penuh tabung, bawa pergi jumpa sesiapa yang memerlukan. Itu cara yang tradisional lah. Cara yang digital sekarang ni, menggunakan maya sekarang ni, kita gunakan Facebook, tuan-tuan. Banyak. Kalau di wall kita tu, kalau tengok scroll ada je yang badan-badan tertentu memerlukan sumbangan kita. Tak kisahlah daripada NGO, ataupun daripada pusat sekolah ke, swasta ke, ataupun mana-mana. Masjid terutamanya, banyak memerlukan bantuan. Masjid utama sekali. Masjid kami macam Masjid Ar-Raudhah kami pun memerlukan bantuan. Memerlukan bantuan apa? Sebab apa tak ada jemaah sekarang ni ke? Hari Jumaat kan tak ada kutipan bagai. Cara dia, salurkan bantuan menggunakan online banking. Facebook banyak. Dan salah satu NGO yang saya sangat percaya dan saya yakin NGO ini banyak membantu ramai orang di seluruh dunia rupanya. Daripada yang telah yang dinaungi oleh Ustaz Hakim Avengers ni, Serantau Muslim. Ini boleh kita sumbang. Dia ada package di situ. RM50 ada, 100 ada, berapa. Tengoklah adalah package nak salur ke mana. Adalah dia punya secara sistematik lah tu. Boleh klik lah serantaumuslim.org.my. Saya bukanlah nak promote Serantau Muslim. Ini contoh yang mana yang mudah untuk saya berikan bantuan dan yang saya selalu masuk sinilah, insya-Allah. Jadi Facebook, melalui mana-mana badan lah, tak kira lah Amal Palestin ke, mana-mana tuan-tuan ni rasa sesuai nak sedekah juga, insya-Allah. Itu caranya. Bila kita sakit, kita salurkan. Tengah atas katil hospital tu, sedekah RM10, RM5. Rasa sakit tu berat sikit, kita tambah RM50 ke contohnya. Begitulah. Kita gunakan amalan sedekah untuk meringankan, insya-Allah dengan izin, menyembuhkan sakit kita, insya-Allah. Allah, tabarakallah. Okey, itu penawar yang pertama.
Penawar yang kedua, tuan-tuan. Penawar yang kedua. Penawar yang kedua pula adalah taubat. Allahu Akbar. 2 hari lepas, malam pun, 2 hari lepas pun saya ambil seminar dengan Bonda Prof. Muhaya, Ustaz Hakim dan juga Fadi Ghazali. Disebut lagi ulang-ulang kali bagaimana untuk memudahkan rezeki ni dengan bertaubat pada Allah. Itu dengan beristighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Mana-mana lah. Okey, janji kita memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah-tengah sakit inilah kita mohon keampunan banyak-banyak pada Allah Taala. Sebab apa? Ulama salah terkemuka Imam Hasan Al-Basri, apa dia kata? Yang sering menjadi tempat orang ramai merujuk masalah untuk mendapatkan jalan penyelesaian dia. Dia kata apa? Semua masalah yang dirujuk kepadanya, Hasan Al-Basri akan menyuruh orang itu beristighfar. Datang yang bermasalah, hutang ke, kesihatan ke, perhubungan ke apa, istighfar. Bingung melihat perkara itu, seseorang pun bertanya padanya, apakah semua masalah boleh selesai hanya dengan istighfar? Istighfar boleh selesai ke masalah dia? Jadi masa-masa ni, seorang ulama yang tinggi ilmuannya, mudah saja. Hasan Al-Basri menjawab, ia bukan penyelesaian yang beliau berikan tetapi firman Allah dalam Al-Quran. Ini bukan penyelesaian yang dia berikan. Ini adalah firman Allah SWT. Allah berfirman apa? Mohonlah ampun pada Tuhanmu, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Nescaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak dan mengadakan untuk berkebun dan mengadakan pula di dalamnya untuk bersungai. Mengapa kamu tak percaya akan kebesaran Allah? Surah Nuh ayat 10-13. Jadi Allah dia kata, mohon ampun dengan Tuhanmu, mohon ampun. Ampunkan dosa-dosa kita ni banyak setiap hari dosa kita. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut. Ya Allah, dosa tangan, dosa kaki, ya Allah. Dosa hati. Allah, banyaknya dosa kita, ya Allah. Jadi mohon ampun kepada Tuhan. Sebab apa? Oleh itu, jika Allah mengampuni dosa kita, bermakna dia suka kepada kita dan akan kurniakan rezeki kita melimpah-limpah. Jadi segala penyakit insya-Allah akan sembuh, segala kekurangan akan ditambah. Banyak benda. Rezeki pun, sakit pun, sihat pun rezeki tau. Jadi, namun jangan anggap sudah cukup istighfar saja. Sebab ini perkara wajib lain masih perlu dibuatnya katanya, ya Allah. Selain kita beristighfar, buatlah, rawatlah. Kalau sakit gigi, macam saya sakit gigi. Bukan sakit gigi, saya pergi cek di klinik, bukan sakit gigi. Isu kata tuan dia kata gusi je lah. Di bawah tu ada plug yang banyak. Jadi sekarang PKP, masa awal PKP dulu, saya tak boleh nak buat apa-apa lah. Tunggu lepas PKP lah boleh buat. Jadi isu ni bagilah ubat kumur dengan ubat tahan sakit. Usahalah tu. Doa. Tapi kena juga makan ubat, juga doktor sebagainya. Okey? Tahu buat apa? Apa doa untuk istighfarnya? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebut ni. Kalau guru saya kata, sebutlah 100 kali sehari lepas subuh ke, sebelum subuh ke, bacalah. Aku mohon ampun pada Allah dan aku bertobat kepada ya Allah. Kalau ikut Fadi Ghazali, dia kata, eksperimen 1000 kali baca. Eksperimen 1000 kali sehari beristighfar pada Allah. Kita lihat apa yang berlaku pada kita. Eksperimen. Oh, saya masih ingat lagi. Terngiang-ngiang kat telinga. Eksperimen, baca istighfar 1000 kali sehari. Tuan-tuan boleh? Sambutlah cabaran ini untuk 1000 kali sehari insya-Allah. Moga-moga. Okey? Tak sakit pun buatlah. Banyak lagi rezeki yang kita perlukan. Okey? Kalau sakit, tambah-tambah lagi lah. Kita beristighfar. Baik, tuan-tuan. Yang ketiga, mohon maaf dan juga memberi maaf lah. Inilah jadi pesan dalam PMC daripada Bonda Prof. Muhaya. Mohon maaf dan juga beri maaf. Dan kita maafkan orang ramai yang buat salah kita. Dan kita minta maaf terutama kepada orang bila kita buat salah. Orang yang boleh meminta maaf, dia akan boleh memberi maaf dia. Kalau orang tak pernah minta maaf, jangan harap dia boleh memberi maaf pada orang. Jadi kita ni kategori mana? Allahu Akbar. Jadi kita kena minta maaf. Apa dia? Maukah aku ceritakan padamu sesuatu yang membuat Allah memuliakan kedudukan dan meninggikan darjatmu? Para sahabat menjawab, tentu. Rasulullah SAW pun bersabda, kamu harus bersikap sabar pada orang-orang yang membencimu. Kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Memberi kepada orang yang memusuhimu dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Hadis riwayat At-Tabrani.
Jadi, kenapa kita nak berlengah lagi? Berikanlah kemaafan pada 1,000 orang, 2,000 orang, beberapa orang yang bersalahkan kita, dan kita minta maaf dengan berapa orang yang kita telah rasa kita banyak buat dosa dengan dia, kita banyak buat salah dengan dia, minta maaf pada dia. Apatah lagi waktu sakit ni lah, kalau anda dalam keadaan yang tidak sihat ataupun siapa-siapa di keluarga kita tak sihat, tanyalah adakah orang-orang yang kamu rasa kamu nak minta maaf pada dia? Ada 4 orang ke 5 orang, bos dia ke siapa ke, pernah kata dia kena herdik dia ke apa. WhatsApp ke telefon ke. Kalau tak telefon, WhatsApp. Dia jawab tak jawab tu nombor 2. Kita pun minta maaf saja. Moga-moga apa yang kita tu dapatlah dia maafkan kita, insya-Allah. Okey? Itu saja 3 penawar yang boleh saya share dengan tuan-tuan dan puan, sedekah, taubat dan juga apa dia? Maaf, insya-Allah. Moga-moga memberi kebaikan untuk kita bersama, dan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Moga-moga memberi manfaat untuk saya dan untuk tuan-tuan dan puan. Jangan lupa subscribe, like dan share, dan kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kegembiraan, salam ketenangan, dan salam kebahagiaan.